pengacara majlis Ustaz Labib, sahabat saya yang berbahagia, dan Serino, sahabat lama bersama sejak di England, balik bersama dalam kelab UMNO, rupanya bersama sepanjang, kena pecat-pecat dua-dua. Banyak persamaan, dan persamaan yang terakhir antara saya dengan Noh ialah sama-sama membantu negeri masing-masing mensiparkan UMNO di Kelantan dan juga di Selangor. Minta maaf sebab lupa pula ya dengar ni termasuk juga kawan-kawan orang UMNO. Saya dah masuk tadi, saya nampak bekas ketua pemuda Bagan Datuk dengan orang Bagan Datuk pada datang. Dan sekarang ni ada live. Biasanya live kalau saya berucap 70,000, 80,000 yang menonton. Sebahagian besarnya adalah orang UMNO. Dia rindu lagi dengan saya katanya. Apakan daya, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Kita semua manusia merancang. Kita merancang, Allah merancang. Tapi redha sajalah Allah sebaik-baik perancang. Rakan-rakan saya, ahli yang berhormat, Dihormat Izmi, yang berhormat Tuk Muslimin, yang berhormat Haji Kalam, yang berhormat bekas yang berhormat adinda saya Datuk Fasya, yang dikasihi di Pertua PAS kawasan serta panitia PAS kawasan. Kalau saya silap guna istilah, minta maaf ya, sebab baru sangat, tak pandai sangat lagi. Minta maaf kalau tersalah sebut, sebab istilah UMNO dengan istilah PAS itu dia tak serupa. Datang ni pun minta maaf. Baju Perikatan Nasional pun tak ada lagi, baju PAS pun tak ada lagi. Buka almari semua baju barisan. Saya ingat Noh pun sama. Baju pun belum ada lagi. baru 2 minggu diterima jadi ahli PAS, dan tiap-tiap malam ceramah non-stop. Jadi sekarang ni dah agak demam sikit. Muncullah malam ni saya runding, kata Noh, kalau lari berganti-ganti kau lah pelari terakhir malam ni. Supaya saya tak payah kena speed banyak sangat ya, suara nak simpan banyak lagi. Saya datang juga ni tuan-tuan kerana saya rasa bila saya dijemput itu satu penghormatan yang besar pada diri saya. Dan saya ucapkan terima kasih kerana peluang yang dapat diberikan ini membolehkan saya berkongsi sedikit pandangan saya. Kalau boleh ianya menjadi manfaat yang baik, maka begitulah harapan saya. Saya ni bukanlah siapa-siapa sangat tuan-tuan. Ya. Saya ni UMNO baru 50 tahun je. Ahli UMNO 50 tahun. Agaknya waktu saya jadi ahli UMNO, jadi penceramah UMNO, YB Izmi agaknya belum dilahirkan agaknya. Ya. Dan saya jadi wakil rakyat waktu saya umur 29 tahun. Tak adalah banyak kali bertanding, cuma 8 penggal sajalah. Dan saya dalam NKT 28 tahun. Saya sebut juga di mana-mana lah untuk nak memperkenalkan diri. Dan saya jadi ketua UMNO bahagian. Kalau Jamal Pak Tongkol berapa tahun? 5-6 tahun lah ya. Kalau ketua bahagian di Sabak Bernam ni baru tak sampai setahun lah. Ketua bahagian sekarang ya. Saya pun tak lama jadi ketua bahagian UMNO ni, 36 tahun. Jadi pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri, jadi pengurusi Barisan Nasional Negeri, jadi ketua pembangkang, jadi menteri belia dan sukan, jadi menteri luar bandar, jadi menteri wilayah persekutuan, jadi menteri komunikasi dan multimedia. Tapi bila saya dipecat daripada UMNO, alhamdulillah, air mata setitik pun tak jatuh.
Sehari selepas saya pecat, saya balik ke Kelantan, saya panggil semua ketua cawangan. Yang mana bila tengok saya semua sedih, saya kata jangan kamu bersedih. Kerana saya sendiri tak jatuh air mata setitik pun, dan jangan ada seorang pun menjatuhkan air mata kerana saya dipecat. Kerana saya rasa ini satu rahmat Allah dan saya menerima dengan baik saya dipecat. Kerana saya yakin di sebalik apa yang berlaku itu tentulah ada kebaikannya. Dan lepas 2 minggu, 3 minggu, jelas kebaikan yang amat besar sekali. Kerana saya tak boleh bayangkan kalau saya tak dipecat daripada UMNO, hari ini saya kena jadi tukar syarah untuk menjilat DAP dan kata DAP itu baik. Selamat saya. Macam mana nak jawab depan Allah SWT, tak tahulah, kena reka naratif palsu. Nak mengiyakan apa yang Presiden UMNO Ponorogo sekarang ini buat. UMNO sekarang ini bukan UMNO biasa dah. UMNO lain dah tuan-tuan. Sebab itulah UMNO ni, saya kata macam ais duduk tengah panas. Makin kurus, makin kurus. Sekarang ini, jumlah undi popular UMNO lebih sikit daripada jumlah ahli UMNO. Ahli atas kertas tu lebih besar. Undi yang dia dapat hanya 3.2 juta, ahli 3.7. Dulu waktu ahli UMNO 3.2 juta, pilihan raya 13, undi UMNO 5.4 juta. Pilihan raya 13, 5.4 juta undi, waktu ahli hanya ada 3.2. Artinya undi lebih besar daripada ahli. Datang pilihan raya 14, pengundi bertambah 2 juta, undi UMNO susut 1 juta. Datang pilihan raya 15, pengundi bertambah 7 juta, undi UMNO susut lagi. Dalam 2 pilihan raya saja, 2 juta orang telah meninggalkan UMNO. Jadi saya ni agak lewat sikit meninggalkan UMNO. Senior saya, Datuk Wabi Fasiah, lebih awal lagi, ya. Kenapa itu terjadi, tuan-tuan? Kerana rakyat berkesedaran. Yang nak diikut itu bukan soal partinya. Parti ni, tuan-tuan, benda ciptaan manusia. Manusia yang mewujudkan parti. Yang menyebabkan orang sokong adalah dasarnya. Bukan soal partinya. Tapi dalam UMNO, dasar sekarang letak ke tepi. Yang nak diikut adalah soal personality. Soal nak ikut ketuanya. Biarlah dasar bercanggah sekalipun. Saya dan Noh banyak bersependapat atas perkara-perkara dasar. Selepas ni dia ceritalah detail. Sebab kami berdua ni banyak sekali ada. Saya duduk tengah cari pengarah filem untuk buat filem The Untold Story. Boleh ya, Noh? Kita buat satu filem baru, The Untold Story. Banyak cerita-cerita yang belum diketahui oleh umum. Bagaimana kami misalnya terpaksa bersilat, ya, kerana kita berhadapan dengan situasi di mana apabila MN tu benar dah cantik, kita sedar dalam perjuangan politik ini yang akan menjadikan kita kuat itu adalah daripada keupayaan kita menyatukan orang-orang di bawah kita. UMNO itu sendiri pun lahir daripada keupayaan menyatu padukan orang Melayu yang 446 tahun terjajah oleh kaum lain dan bangsa lain. 446 tahun tak dapat kita nak daulatkan agama kita. Tak dapat nak tinggikan syiar Islam. Malah jati diri kita hilang apabila dasar pemerintahan bukan daripada dasar kita. Usah ke mana lain, ke tuan-tuan pergi ke Kelantan, orang Kelantan, kalau dia cakap orang putih, perkataan Kelantan je tak cukup. Dia kena pairkan dengan perkataan orang putih. Dia kata, oh guana mung pakai baju kot. Padahal baju, dia lah orang putihnya kot. Kot tu baju. Sebut baju cukup lah. Tapi orang Kelantan dia kena kata,
pakai baju kok. Kerja apa? Jaga gap. Mana? P2G. Hilang jati diri. Kalau tak ada perkataan Inggeris, seolah-olah tidak lengkap. Kita nampak benda tu kecil. Tetapi ini kesan penjajahan yang lama apabila kita ditadbir dan diperintahkan oleh orang yang dasarnya bukan menjunjung dasar kita. Bila UMNO ini diwujudkan, kekuatan UMNO yang menjadikan rakyat berdiri di belakang UMNO adalah kerana kita ini namanya Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu. Sekarang ni kita jadi Pertubuhan Kebangsaan, tak ada lagi dah nak memikirkan soal nak menyatu padukan Melayu. Kalau orang tinggalkan kita pemenang Sabah, PRU 13 ke 14, orang tinggalkan kita kenapa? Kerana adanya anggapan rakyat kita tidak beramanah, melakukan penyelewengan, melakukan rasuah, sakau sana sakau sini. Orang hilang keyakinan, hilang sejuta penyokong. Datang pilihan raya yang ke-15. Kerana apa? Kerana orang tengok pemimpin UMNO tidak nak mengutamakan perjuangan ummah, tidak nak mendahulukan rakyat. Orang sibuk dengan COVID, kita sibuk nak bubar parlimen. Orang sibuk nak jaga rakyat, kita sibuk nak jatuhkan kerajaan. Kami yang ada dalam kerajaan terpaksa berpapulas nak memastikan kerajaan tak jatuh. Nak memastikan masa COVID jangan ada pilihan raya, kita buat kerja dulu. Tiba-tiba kami di depan disuruhnya buat wirid. No Anwar, no DAP, no Anwar, no DAP. Berwiridlah kita orang UMNO. No Anwar, no DAP. Senyap-senyap Presiden kami malam pergi jumpa dengan Anthony Loke di satu rumah di Ampang Hilir. Las sign surat diam-diam bagi kepada Anwar. Anwar bawa nak pergi menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Saya tahu lebih awal. Sebelum daripada itu saya ditanya oleh pegawai istana, betul ke Presiden kamu ni konsisten tak sokong Anwar? Saya kata betul. Lepas tu Anwar keluar kenyataan pula, I have got a formidable number, very comfortable number to form the next government. Saya pun pening kepala, macam mana ni? Satu hari Rabu tengah mesyuarat kabinet, Perdana Menteri minta Sesar-Agung, sebab dalam kabinet tu ada Sesar-Agung PAS, Sesar-Agung BN, Sesar-Agung Parti Sarawak. Keluarkan satu kenyataan supaya rakyat ni jangan resah. Kerana Anwar klaim dia dah ada bilangan ni. Orang bimbanglah, takut kerajaan ni jatuh, rakyat sedang menghadapi COVID. Saya keluar bilik mesyuarat, telefon Dr. Zahid. Saya nak isu statement ni, menyatakan kita semua solid, bersatu padu, kita tidak menyokong Anwar Ibrahim. Tiba-tiba dia kata saya, tak payah, jangan keluarkan statement. Silent is golden, kata dia. Jarang Jawa cakap orang putih tu, dia cakap orang putih dengan saya. Saya okey lah. Balik petang naik kapal terbang, pergi ke Sabah. Waktu tu pilihan raya Sabah. Turun kapal terbang, buka telefon, keluar statement daripada Presiden saja. Apa statement dia pada masa itu? Dia kata dia tidak boleh menafikan ada ahli Parlimen UMNO mungkin sokong Anwar Ibrahim. Dia tidak boleh menghalang ahli UMNO sokong Anwar Ibrahim. Masya Allah. Tadi kata silence is golden. Now dia keluar statement mirip-mirip, sudah macam pro Anwar Ibrahim. Cerita tu Noh yang tahu. Sebab dia salah seorang daripada yang masuk dalam saf itu waktu itu. Ini dulu orang kuat presiden ni. Orang kuat presiden. Kisah dia masih ingatlah macam mana. Saya cari dia tengah malam, pukul 12 malam. Masa nak jadikan Datuk Simai Sabri Perdana Menteri. Jadi peliklah. Kemudian lepas pada itu, Anwar dapat menghadap. Pagi sebelum pergi menghadap, dapat lagi telefon tanya. Betul kan ni? Presiden kamu ni tidak belot sokong Anwar Ibrahim? Saya kata betul. Saya kata kenapa tanya ni, kenapa pelik sangat tanya? Dia kata pagi ni dah 2 kali Anwar telefon nak menghadap,
nak bawa Zahid Hamidi sekali. Masya Allah, berpeluh saya. Kita Setiausaha Agung, lazimnya Setiausaha Agung ni kalau apa-apa pun nak buat tanaman parti, mestilah kita tahu. Nak type surat, kitalah urus dianya. Nak buat apa-apa, kitalah buat. Tiba-tiba ini berita datang kata, nak pergi menghadap dengan Nur Ibrahim sekali. Takkanlah presiden saya ni mabuk ketum kot. Tahulah kalau nak menghadap Istana Negara ni, pemberita tunggu dekat gate tu penuh kan? Dengan kameranya apa nak tengok menghadap, apa menghadap. Lepas majlis menghadap pukul 11, petang tu dapat berita ada sekeping surat. Ringkas cerita, surat tu akan dihantar ke rumah Perdana Menteri pukul 6. Saya pun pergi tunggulah rumah Perdana Menteri. Pukul 6.30 datang kereta Istana Negara, bawa surat dengan cok daripada Istana Negara. Dan saya terkejut baca surat itu. Sebab antara ayat yang digunakan ialah kami berikrar taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan bersetuju ianya diangkat menjadi Perdana Menteri. Subhanallah, saya sebagai Setiausaha Agung jadi kepeningan. Yang mana satu ni, kenapa jadi begini? Rupa-rupanya ringkas cerita tuan-tuan, itu percubaan round pertama nak menjatuhkan kerajaan muafakat nasional yang terbentuk pada ketika itu. Nak jatuhkan kerajaan seolah secara kudeta, yang kami semua ni menteri berada di dalam. Kerajaan ni kerajaan kita. 12 menteri ada di dalam. Timbalan menteri berapa banyak. Dengan tak bincang dengan kami-kami semua, hantar surat untuk dengan harapan kerajaan itu jatuh. Tapi tak jatuh sebab ahli parlimen menafikan. Cerita detail, noh tahu. Saya tak berapa tahu. Itu pusingan pertama. Pusingan kedua, tak berjaya yang round yang pertama tu. Saya tak naklah mengulangi banyak ni benda ni saya sebut apa puncanya yang menyebabkan Presiden UMNO kona 360 darjah ni. Kerana beberapa minggu sebelum tu jumpa di Parlimen, dia minta saya pergi jumpa Tan Sri Muhyiddin, dia minta nak jadi timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri. Kita sebagai Setiausaha Agung pun pergilah. Ni saya cerita tak boleh bohong tuan-tuan. Zahid pun hidup, Tan Sri Muhyiddin pun masih hidup. Saya pun memanglah sampai kalau hasrat malah diputuskan dalam biro politik nak klaim jawatan timbalan Perdana Menteri. Ringkasnya Tan Sri Muhyiddin kata siapa pun dari daripada UMNO boleh jadi timbalan Perdana Menteri kecuali Zahid. Kalau saya bohong, Tan Sri Muhyiddin boleh menafikan. Dan saya balik pada Zahid, saya beritahu tak ada harapan dia nak jadi timbalan Perdana Menteri. Sebab tu tak payah saya hurailah detail tu. Ada sebabnya kenapa Datuk Zahid tak boleh jadi timbalan Perdana Menteri. Rupanya daripada situlah kerana tak dapat jawatan untuk diri sendiri, maka jajaran baru senyap-senyap mula dibina. Itu yang saya nak tegaskan. Jadinya kerajaan hari ini bukan perbincangan lepas pilihan raya. Macam setengah daripada pembawa hadis palsu ni, kononnya pilihan raya kerajaan ini kerana titah agung, kerajaan ini kerana tak ada siapa boleh buat kerajaan. Bohong. Kerajaan ini kamu rancang sejak bermula 11 hari bulan Oktober 2020. Kamu dah sign surat hitam putih nak mengangkat Anwar Ibrahim dan DAP menjadi kerajaan. Saya ingat kalau ceramah saya ulang dekat 20 kali dah. Saya duduk tunggu Zahid Hamidi mari dakwa saya di mahkamah kerana berbohong. Saya ulang. Tanpa pengetahuan parti, kamu lebih awal pada bulan Oktober 2020 secara hitam putih kamu telah merancang untuk membentuk kerajaan bersama DAP dan Anwar Ibrahim. Saya orang perjuangan yang berprinsip. Saya tidak dapat meyakinkan diri saya bahawasanya UMNO ni yang nak mengangkat DAP jadi kerajaan ni, saya tak boleh terima walau macam mana sekalipun.
Saya tidak resis. Saya tidak benci kepada parti DAP kerana namanya DAP. Tapi kerana dasar DAP itu cuba dihalang berkembang dan menguasai kerajaan oleh beberapa Perdana Menteri yang terdahulu. Apabila PAP datang, Singapura masuk Malaysia, tahun 63, 2 tahun kemudian masuk pilihan raya atas nama PAP. Selepas kali pilihan raya saja, walaupun Devan Nair menang di Bangsa, Chen Mahin menang di Seremban, Tengku Abdul Rahman segera membawa usul tendang Singapura keluar. Kenapa? Kerana dalam siri-siri kempen telah disaksikan pembawaan DAP akan merosakkan negara Malaysia dan asas-asas yang kita bina sekian lama. Tengku Abdul Rahman sanggup umpama hilang ibu kaki agar jangan peha yang kena potong kemudian. Sanggup hilang satu Singapura yang strategik kerana memandangkan bahayanya ideologi yang dibawa oleh PAP pada ketika itu. Tapi secekap-cekap Tengku Abdul Rahman, Lee Kuan Yew lebih cekap. Bila Singapura ditendang keluar, PAP menggunakan Lim Kit Siang, masih muda ketika itu, setiausaha kerja PAP, Devan Nair, Chen Mahin daftarkan parti DAP. Mulai tahun 65-66 DAP didaftarkan. 3 tahun saja DAP, pilihan raya pertama tahun 69, dah berlaku pertumpahan darah di Malaysia di bawah peristiwa 13 Mei. Saya tak kata siapa, sebab siapa itu isu lain. Tapi yang jelas DAP ada peranan di situ. Baca laporan-laporan yang disimpan di PDRM dan sebagainya. Baca teks ucapan-ucapan. Hatta sewaktu meletus 13 Mei, malam 13 hari bulan Mei itu, Lim Kit Siang tengah berpidato di Kota Kinabalu. Masih lagi dengan pidato menghasut yang menyebabkan menimbulkan kemarahan orang Melayu pada ketika itu. Atau tuan-tuan balik nanti buka Google portal DAP. Tuan-tuan akan temui di dalamnya antara lain. Ini yang sekarang ni, sekarang. Boleh tengok sekarang. Google, tengok apa itu DAP. Antara lain, jelas dia gambarkan. Dia memperjuangkan secular state. Tengok Hansard Parlimen, ahli-ahli Parlimen ada. Dalam Parlimen dia berucap menolak Malaysia ini sebagai sebuah negara Islam. Beliau mahu negara ini menjadi secular state. Secular state artinya kerajaan tak payah ambil tanggungjawab soal agama. Sedangkan kita, Islam itu adalah agama bagi persekutuan. Tanggungjawab agama, tanggungjawab pemerintah. Bajet boleh menyediakan wang daripada Consolidated Fund untuk mengembangkan Islam dan aktiviti-aktiviti Islam. Mereka nak secularizekan. Buka dalam portal mereka masih ditulis. Tengok lagi dalam portal mereka, dia kata apa? Mereka adalah ahli badan Sosialis Internasional. Ini satu badan yang nak membawa ideologi sosialisme. Dan dia begitu committed, dia menjadi ahli Sosialis Internasional. Tengok lagi dalam portal mereka, ada deklarasi setapak yang di dalamnya memperturunkan asas-asas dasar perjuangan DAP. Dan banyak lagi yang tuan-tuan boleh saksikan, termasuk buka perlembagaan DAP sekarang. Dia declare dia adalah parti yang memperjuangkan sosialisme. Macam mana kita, parti orang Islam, baik UMNO, baik PAS, bukan saja tak boleh menerimanya. Dia nak bertarung, nak bermain dalam politik, silakan. Negara ini negara bebas. Tapi mengangkat mereka menjadi kerajaan, pada saya satu benda dosa yang besar. Mungkin boleh mengangkat DAP kalaulah parti-parti orang Melayu Islam ni tak cukup bilangan. Tapi dalam pilihan raya yang lepas, tak timbul mandat orang Melayu Bumi Putra tak cukup bilangan.
Di tangan Perikatan Nasional ada 74 kursi. Di tangan Barisan Nasional ada 30 kursi, 104 kursi. Di tangan GPS ada 23 kursi. Baru 3 parti Bumi Putra sudah ada 127 kursi. Memang boleh buat kerajaan. Malah 115 orang ahli parlimen telah pun menandatangani SD bersetuju membuat kerajaan yang berteraskan parti-parti Melayu Bumi Putra yang kemudiannya membawa bersama parti-parti kaum lain. Pukul 2.30 tarikh tutup di Istana Negara. Dicop penerimaan 115 SD. Tapi ianya tak jadi kenyataan. Kenapa? Kerana Presiden UMNO nak guna kuasa dia. Kononnya kerana wakil rakyat ni nak jadi calon, semua sign. Dalam hal-hal tertentu kuasanya kena serah pada Datuk Zahid seorang. Walhal dalam soal-soal besar, terutamanya pembentukan kerajaan, ahli-ahli parlimen mempunyai suara dan mempunyai hak untuk mereka exercise peranan mereka sebagai ahli parlimen atas perkara-perkara yang sangat mendasar seperti melantik seorang Perdana Menteri. Hak itu dinafikan. Mungkin setengah-setengah akan menjelaskan, oh tidak, ini kerana keputusan parti. Saya nak tanya orang-orang yang bercakap demikian, parti mana dan bila? Parti mana bila yang memutuskan agar tidak boleh bentuk kerajaan dengan yang 127 kursi itu? Seingatan saya, 2 malam selepas pilihan raya, Dewan Tertinggi Barisan Nasional telah mengadakan mesyuarat dan telah buat ketetapan kalau nak suruh tarik balik 10 SD daripada UMNO yang menjadikan 115 itu diminta tarik, dan UMNO BN tak menyokong mana-mana sama ada Anwar ataupun Tan Sri Muhyiddin. Itu keputusan rasmi Barisan Nasional. The next day Presiden UMNO pergi menghadap, dia tulis dalam surat kepada Agung bahawasanya 30 ahli BN ni semua sekali sokong Anwar Ibrahim. Dia kata, Patik mempengerusikan mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional malam tadi, keputusannya gini. Tiba-tiba surat itu sampai ke tangan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Lalu Datuk Seri Ismail Sabri minta adakan mesyuarat tergempar Dewan Tertinggi Barisan Nasional dengan segera, kerana didapati keputusan BN telah tidak diikuti oleh pengurusi BN sendiri. Lalu buat mesyuarat. Dalam mesyuarat bersemuka daripada MCA MIC tanya, kenapa buat surat tak serupa dengan keputusan mesyuarat semalam? Maka bergaduh dalam mesyuarat. Akhirnya satu usul dibawa untuk memecat Datuk Seri Zahid. Dia jadi daripada menjadi pengurusi Barisan Nasional untuk digantikan dengan Datuk Mak Hassan. Sedap kan? Dan untold story. Mereka cerita tengah duk buka perlembagaan, tengok cara mana nak menyingkirkan pengurusi. Ada orang bagi signal kat luar, bom mortar dengan geng, rempuh masuk dalam bilik mesyuarat. Tak selesai mesyuarat. Dan sejak itu, Dewan Tertinggi BN tak lagi dirujuk, tak lagi dibincang. Dia pakai Majlis Tertinggi UMNO saja. Majlis Tertinggi UMNO tahu lah, Noh ada pengalaman. Majlis Tertinggi UMNO sekarang steady. Dulu nak pecat Anwar Ibrahim, nak pecat Tan Sri Muhyiddin, kita panggil secara gentleman. Anwar Ibrahim duduk situ, Dr. Mahathir baca, ini kesalahan, sila pertahankan diri. Nak pecat Tan Sri Muhyiddin pun macam tu juga. Muhyiddin ada sebelah, beri dia bersuara, lepas tu ahli MT bersuara. Kebetulan waktu tu saya seorang saja bersuara dalam soal nak memecat Tan Sri Muhyiddin. Habis saya bercakap, mesyuarat tutup, lepas tu pecat. Tak nak pecat saya lebih istimewa pada Anwar Ibrahim, lebih istimewa daripada Tan Sri Muhyiddin. Di mana pecat saya, tak ada panggil, tak ada tuduhan, tak ada cas, tak ada perbicaraan, tak ada lembaga disiplin, tahu-tahu umum kena pecat. Mujur lah, dia kena pecat tu semua jadi Perdana Menteri. Mungkin saya pun bakal jadi Perdana Menteri lah agaknya. Itu orang panggil melawak, nak menyedapkan hati sendiri. Noh lagi istimewa. Dia duk ada dalam mesyuarat. Dia dapat surat
kena menghadap lembaga disiplin. Nasib baik dia ada surat nak kena menghadap lembaga disiplin. Hari Isnin ke hari Selasa? Hari Isnin nak menghadap lembaga disiplin, mesyuarat MKT hari 1, terus gantung, jatuh hukum dah. Tak ada pergi mahkamah lagi, hukuman dah jatuh. Tapi dia panglima besar. Dia kata daripada kau gantung, baik kau pecat terus lah. Maka Zahid berkata, okey, pecatlah. Macam tu je. No cakap sepatah, dia jawab sepatah. Okeylah, no macam tu, dia pecatlah. Subhanallah, begitu jadinya UMNO, parti yang saya sayangi. Tapi nasib baik kami ni orang sabar, bertahan juga. Sampai time pilihan raya, tuan-tuan. Subhanallah. Pengurusi perhubungan kot. Saya telefon, engkau dah dapat watikah? Dia kata belum lagi. Yang lain-lain semua dapat. Duk kat siapa? Semua watikah ada dengan aku kecuali aku punya. Tak pernah jadi dalam sejarah UMNO ni tuan-tuan. Pengurusi perhubungan ni tukang recommend, tukang yang finalisekan, anak buah dia. Tapi semua watikah ada tangan dia kecuali dia sendiri. Macam saya ni okeylah, awal-awal lagi kena drop. Tak apalah, saya tak hebat. Pilihan raya dulu tu saya menanglah 5,000, tukarlah nak calon orang baru, mudah-mudahan menang banyak sungguhlah, 23,000 kalah. Jadi macam mana orang yang nak menyokong UMNO akan terus menyokong UMNO kalau begini rupa UMNO-nya tuan-tuan. Jadi sekarang kalau dah 2 juta pengundi meninggalkan UMNO, termasuk yang sedang bercakap ni tuan-tuan, bukan ketua cawangan. Yang sedang bercakap ni Setiausaha Agung Parti. Sejarah saya berjuang dalam UMNO semua orang tahu. Bila UMNO diharamkan, saya ni penaja. Nombor ahli 124 daripada 3.7 juta, nombor ahli saya 0000124. Mahathir nombor 1, saya nombor 124. Yang menaja menghidupkan semula UMNO. Sekarang jadi ahli UTPAH. Nombor 126777777. Ahli PAS yang ke 1.267.777. Oi, jauh di belakang. Lewat kapal. Tapi it is better to be late than never. Biarlah lambat, ya. Sekarang sempat juga masuk dalam kapal ni. Saya kata parti ni semua macam kereta lah. Ada Mercedes, ada Volvo, ya. Ada tuan-tuan ambil Volvo awal-awal lagi. Saya naik Mercedes. Lama naik Mercedes. Okeylah sebab parti ni matlamat. Stesen tu matlamat. Semua parti nak pergi stesen yang sama. Mardatillah. Mencari keredaan Allah. Kerana kita akan jawab di hadapan Allah. Jadi stesen itu yang penting. Nak naik kereta Mercedes ke Volvo, boleh naik. Baik PAS, baik UMNO. Tiba-tiba rebah. Dia kereta ni sampai dia berkata pertama kereta bagus, enjin elok, tayar okey, tapi penting juga driver. Saya naik kereta Mercedes, tayar elok, enjin elok, stesen pun tahu, buka GPS pun okey, nampak stesen kat mana, tapi drivernya mabuk ketuk. Baiklah saya turun kereta, saya naiklah kereta Volvo, apa salahnya? Kereta Volvo ni, kebetulannya, parti PAS. Noh, saya tak tahu. You naik kereta apa, Noh? Yang pentingnya kita dalam Perikatan Nasional. Saya kalau ikut nak bersyarah panjang, tuan-tuan. Tapi saya dah janji dengan Noh, bagi 30 minit seorang ni, saya dah lebih 5 minit. Cerita saya tak ada habis lagi. Tapi ringkasnya, tuan-tuan. UMNO itu baik. Dan kekal baik, selagi mana dia pertahankan dasar dan prinsip. Hari ini UMNO itu rosak kerana dasar tidak dipertahankan. Siapa nak menanggung dosa UMNO? Mengangkat kerajaan yang mempunyai ideologi sosialisme dan liberalis. Beri dia jadi yang berkuasa. Besar akibat dan kesannya, tuan-tuan.
Kalau hari ini dia bergaduh tu pun, saya tak heran tuan-tuan. Tuan-tuan buka dalam Al-Quran, apa ni, surah Ali Imran, ayat 118. Tuan ada pesan. Tuan-tuan boleh baca tu, ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu bitanatan, sampai ke akhir ayat. Tuhan kata, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil orang bukan kalangan kamu jadi orang kepercayaan, orang dalam. Sebab mereka tidak akan berhenti-henti mendatangkan bencana kepada kamu. Dan mereka suka apa yang menyusahkan kamu. Dan telah jelas daripada lidah mereka akan kebencian mereka, tetapi dalam hati mereka adalah lebih besar lagi. Demikian keterangan kami sekiranya kamu mau memahami. Ali Imran 118. Jangan main-main kalau perkara adalah Tuhan. Dan ini sudah mula terjadi. Kerana di dalam hati mereka tu akhirnya terkeluarlah. Daripada mulut Tony Pua ke, daripada mulut Superman ke, apa akan keluar tuan-tuan. Kita akan bertemulah dengan masalah permissiveness, kalimah Allah. Kalau boleh, semua orang nak boleh pakai. Banyak lagi lah. Yang masa lepas dan juga kehadapan. Sebab bila mereka diberi kuasa, tuan-tuan, saya jadi menteri 4 portfolio. Janganlah kita cakap tak apa duduk dengan DP, saya boleh buat check and balance, karut. Bila seseorang tu jadi menteri, kuasa menteri dalam kementerian dia besar. Bukan semua benda dia kena bawa dalam kabinet untuk share dengan rakan kabinet. Ada benda dia boleh buat direct. Sebagai contoh, kalau saya pernah jadi menteri belia dan sukan. Di bawah menteri belia dan sukan dulu ada berpuluh-puluh juta fund yang otoritinya hanya letak pada menteri. Kalau dia nak finance mana-mana badan, mana-mana organisasi, dia bukan kena betang dalam kabinet. Kalau dia jumpa agensi-agensi, badan-badan, NGO dan sebagainya, satuan belia, nak buat program melawat ke gereja, ataupun apa-apa program, menteri ada kuasa untuk nak menjalankan kegiatan-kegiatan dia. Sebab tu kalau jadi menteri, walaupun sehari ekstra diberi kuasa, kerosakan mungkin untuk bertahun-tahun lamanya. Jangan main-main beri kuasa pada orang yang tak sepatutnya diberikan kuasa. Jadi saya rasa saya nak pendekkan ucapan saya. Tuan-tuan sekalian, terutama sekali sahabat-sahabat saya. Saya tahu orang UMNO Bagan Datuk pun datang dan tengok. Tadi saya tengok ada JK bahagian Bagan Datuk ada kat belakang. Segan nak mari kat depan. Bekas ketua muda Bagan Datuk pun ada tadi. Orang Parik pun nampak ada. Ya. Orang Sungai Besar memanglah. Orang sahabat benar memanglah. Dan yang dengar live ni, sahabat-sahabat saya ahli-ahli UMNO. Saya nak mengajak rakan-rakan dalam UMNO. Tolong fikirkan dulu soal untuk menyelamatkan agama dan bangsa kita. Bukan mana-mana individu atau parti kita. Pada masa ini, UMNO dah tak boleh nak menyelamatkan sesiapa. Terimalah realiti ini. Kerana orang Melayu dan umat Islam sudah banyak yang nekat untuk meninggalkan UMNO. Buat selama-lamanya, bukan saya seorang. Tengok pada data, tengok pada perangkaan, tengok pada sambutan. Rakyat di luar sana pintar, cerdik, bijak dan mereka tidak ada kepentingan diri dalam membuat keputusan. Gelombang yang diterima oleh PAS dan Perikatan Nasional ini gelombang rakyat. Bukan gelombang hijau, dia gelombang rakyat. Bukan kerana ianya PAS, tapi kerana dasar perjuangan Perikatan Nasional itu. Dan kita tak ada 2 payung, 3 payung dah pada masa ini. Untuk menegakkan perjuangan yang dulunya didokong oleh UMNO, oleh PAS, oleh Bersatu. Yang asalnya datang pada satu parti. UMNO mufarakah daripada perjuangan ini. Tinggal 2 parti utama yang akan terus menjunjung, mempertahankan apa yang kita perjuangkan sejak merdeka. Sekarang ini terletak sebahagian besarnya di tangan PAS dan tangan Bersatu di bawah payung Perikatan Nasional yang didokong oleh ratusan badan NGO dan NGI serta rakyat jelata yang akan memastikan Perikatan Nasional diberikan undi yang solid dan total dalam pilihan raya yang akan datang ini. Ini menjadi tanggungjawab kita bersama. Kita bukan soal nak menyelamatkan mana-mana parti. Saya kata dah parti ini ciptaan manusia. Boleh buka, boleh tutup, boleh keluar, boleh masuk. Tapi dasar perjuangan
yang harus kita pertahankan. Sebab itu saya baca sedikit surah Al-Imran. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sesungguhnya setinggi-tinggi tahap takwa pada Allah SWT. Jangan sekali-kali kita tiba-tiba mati, kita tak mati dalam keadaan kita membela Islam, menjaga Islam. Itu tanggungjawab kita. Hebat macam mana, jadi Tan Sri ke, jadi apakah, kita kembali pada tempat yang satu, bertanggungjawab pada yang satu. Marilah kita menanamkan keazaman. Peluang diberikan pada kita melalui pilihan raya ini amatlah penting di ke-66 negeri. Mari kita pamerkan orang Melayu, umat Islam, kaum Bumiputera akan bersatu bersama-sama umat dan kaum yang lain untuk meneruskan agenda perjuangan yang besar agar negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang kita idamkan itu akan tetap akan menjadi satu kenyataan. Dan janganlah kita terus lagi bertelagah, kita duduk pada satu payung yang besar yang sedia ada. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu bitanatan min dunikum, dan sehingga ke akhir ayat jangan bertelagah, nanti kita hilang kekuatan. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Kalau ada berhadapan dengan kesusahan, bersabarlah, insyaallah Tuhan bersama orang yang sabar. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsira wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.